Kalau dekat Kuala Lumpur ni, KTM, LRT, MRT merupakan kenderaan yang utamalah, senang cakap. Sebab apa? Sebab mudah, cepat, murah. Senang cakap, kalau dekat KL tu, ketiga-tiga kenderaan awam ni mati, tak beroperasi, memang mati geng. Tak boleh pergi kerja, tak boleh nak buat apa-apa. Dan kenderaan awam ni juga buka awal, start pukul 6 sampai pukul 12 malam. Tapi korang tahu tak, di sebalik kerancakan tempat-tempat kenderaan awam macam ni, ada kisah mistik yang terjadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Dan korang semua jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa on notification button, jangan lupa subscribe channel saya guys. Dan thank you pada mereka yang bagi super gift dan juga super chat. Dan kawan-kawan sekalian, pada malam ni cerita saya tentang Kuala Lumpur. Aku tak nak lengah-lengahkan sangat cerita ni. Dan kisah seram pada malam ni diceritakan oleh seorang anti Indian. Anti ni nama dia Anti Rama. Anti Rama ni berumur 40 tahun. Dia merupakan subscriber kita juga. Thank you Anti Rama sebab share dengan saya. Anti Rama ni untuk ke tempat kerja dia akan selalu naik KTM. Kau tahu tak KTM tu apa? KTM tu bukan sejenis donat geng. Tersasul. KTM ni merupakan singkatan untuk Kereta Api Tanah Melayu. So Kak Rama ni dia punya office dekat Kuala Lumpur, betul tengah-tengah Kuala Lumpur. Tapi rumah dia dekat area Damansara ke apa entah aku lupa. Tapi area keluar Kuala Lumpur sikit lah. Dan memang dia akan selalu naik KTM ni daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah dia balik kerja pada pukul 12.30 malam sampai di stesen dekat rumah dia. Cerita ni baru je berlaku geng. Lebih kurang dalam tahun ni. Tahun-tahun PKP ni lah. Di mana KTM ni tak ramai sangat yang pakai. Kak Rama ni ceritalah, walaupun dia Indian, tapi hijab mata dia terbuka. Di mana dia boleh rasa, andai kata kalau makhluk-makhluk mistik ni ada di sekeliling dia. Tapi dia tak dapat nampak, dia hanya dapat rasa. Dia dapat, contoh kalau ada benda datang, bulu roma dia akan naik, dia rasa macam tak best. Dia cakap benda ni dia dah dapat lama, since sekolah rendah lagi. Selalunya kita dengar orang Melayu Islam je ada sixth sense ni. Ni first time kita dengar orang Indian ada sixth sense, hijab terbuka. Tapi sebelum saya sambung cerita saya tentang Kak Rama ni geng, kita perlukan lampu merah kita untuk menaikkan rasa-rasa seram misteri tersebut. Jadi saya nak lampu merah saya kejap. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk KTM Berhantu. Hari tu merupakan hari Rabu geng. Time tu dah malam, lebih kurang dalam pukul 11.40. Time tu Kak Rama cakap dia berada di kereta api yang terakhir menuju ke kawasan rumah dia. So, bila dekat kawasan rumah dia tu, tinggal dia seorang je dalam kereta api tersebut. Kenapa dia seorang? Bukankah selalu KTM ni ramai ke? Sebab time tu PKP geng. Orang tak dibenarkan masuk keluar. Jadi memang yang guna KTM ni tak ramai. So, bila sampai dekat stesen tu, pintu terbuka, cing, stesen, bla bla bla. Tak naklah sebut, nanti viral susah. So bila dah terbuka tu, Kak Rama pun turunlah daripada train tersebut. Dia pergilah ke kaunter. So sampai kat kaunter, Kak Rama pun dia scan dia punya kad dekat pintu padam. Dia scan kad, ting, pintu tu pun terbuka. Dia pun boleh lalu keluar. Bila dah sampai keluar tu, Kak Rama tunggulah di hadapan stesen. Sebab usually suami dia akan ambil naik motor. So sambil tunggu tu dia pun mainlah telefon. Dia tertanya-tanya dalam hati, mana ini suami saya? Lambatnya suami saya sampai hari ni. Macam Mak Saleh pun ada. Malam tu Kak Rama cerita stesen tu sunyi sepi geng. Yang berada jaga kaunter pun tengah siap-siapkan diri nak balik. Polis bantuan ada 2 orang. Tu pun duduk dekat dalam bilik. Seorang je duduk kat post guard yang betul-betul dekat kaunter tu. Kaunter kat depan, Kak Rama jauh di hadapan stesen. Memang jauh lah antara Kak Rama dan juga polis bantuan tersebut. So Kak Rama pun duduklah di atas satu bangku betul-betul di stesen tersebut. Dia duduk sambil tengok kiri kanan kereta lalu lalang. Nak dijadikan cerita, pukul 12 malam, husband dia tak muncul-muncul geng. So Kak Rama pun decide lah nak call husband dia. Turut-turut, hello bang, mana bang?
saya sudah tunggu daripada pukul 11.40 lagi. Abang tak balik lagi ke? Suami dia pun cakap, oh sorry, saya kat kilang ni. Tengah buat kerja lagi, banyak kerja belum settle. Tunggu sekejap, lagi dalam 20 minit, 10 minit saya sampai. Malam tersebut memang sunyi sepi, geng. Bunyi burung, tak ada bunyi cengkerik, tak ada bunyi katak mengawan, tak ada. Selalunya adalah juga bunyi katak mengawan tu. Macam mana bunyi katak mengawan? Macam ni. Krong, 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 krong. Kau pernah dengar tak? Selalunya lepas hujan, memang ke bunyi benda macam tu. Malam tu senyap sunyi, geng. Dan tiba-tiba datang satu angin. Angin tu datang dengan lembutnya meniup daripada arah sini ke arah Kak Rama. Angin tersebut membawa satu aura keseraman yang membuatkan bulu-bulu di badan Kak Rama naik, geng. Lepas angin tu datang, tiba-tiba Kak Rama terdengar daripada arah belakang bunyi tapak kaki. Tapak kaki tersebut sedang berjalan ke arah Kak Rama. Berdepa, 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 berdepa. Kak Rama tadi tu tak pandang. Dia tengok telefon dia. Dia pandang bawah tengok telefon je. Dalam hati dia dah berdebar-debar sebab risau, sebab takut diapa-apakan. Tiba-tiba tapak kaki tersebut berhenti. Betul-betul di belakang Kak Rama. Dan ada satu suara lelaki Melayu. Suara macam suara pakcik-pakcik. Suara tersebut tanya, tunggu teksi ke? Ke tunggu suami? Seorang-seorang ke ni? Kak Rama pun dijeling sikit ke belakang. Fuh, lega, geng. Bila jeling ke belakang, rupa-rupanya Pak Gad tadi dia berdiri betul-betul di belakang Kak Rama. Bila Kak Rama pandang wajah Pak Gad tu, nampaklah wajah dia yang tua. Memang tua berkedut dah, umur dalam 50-an macam tu. Bak kata orang, umur macam tu sesuai dengan cucu je dekat rumah. So Kak Rama pun dengan sopan cakap, tak, tengah tunggu husband. Husband kerja dekat kilang tak balik lagi. Selalunya dia nak balik dah waktu-waktu macam ni. Pakcik tu pun jawab sambil dia berjalan, duduk betul-betul di atas bangku tempat Kak Rama duduk tu. Dia duduk kat sebelah ni Kak Rama. Pakcik tu jalan duduk sebelah Kak Rama. Dia jalan sambil cakap, oh, dah lama ke duduk kat sini? Lepas tu duduk jauh ke dari sini ke dekat je? Kak Rama pun cakap lah, dah lama dah duduk kat sini, dah 10 tahun. Saya duduk tak jauh pun, dalam 5 minit je. Tapi nak jalan jauh pakcik, saya sakit lutut. Kena tunggu husband ambil. Kak Rama time tu terus hilang rasa takut, geng. Daripada rasa gemuruh fikir bukan-bukan terus hilang. Dia fikir macam, Alhamdulillah pula. Kak Rama fikir, nasib baik pakcik ni teman. Lega sikit hati ni. Tak ada lah rasa nervous takut. Kak Rama dengan pakcik ni pun borak macam biasa, geng. Macam tak ada apa-apa. Tapi habit Kak Rama ni, dia borak, dia tak pandang muka orang. Dia tak boleh nak pandang muka orang. Dia jadi nervous, gementar. So masa borak tu dia pandang depan, kiri kanan, pandang telefon je. Tak pandang pun wajah pakcik tersebut. Kadang-kadang je Kak Rama jeling-jeling ke arah pakcik tersebut. Dan nampaklah pakcik tersebut dengan muka berkedut. Muka memang muka tua lah. Senang cakap, kalau pakcik tu kerja Pak Gad, kalau ada pencuri datang nak curi KTM, nak curi train tu, macam mana dia nak kejar tu. Tapi Kak Rama tengoklah dengan baju pakcik tu lusuh. Baju polis bantuan kan warna putih. Yang pakcik pakai tu dah warna kuning-kuning lusuh, geng. Lebih kurang dalam 10 minit berborak. Memang rancak-rancak berdosa topik diorang pada malam tu. Sambil borak, tiba-tiba datang lagi satu angin. Angin yang sama meniup daripada arah pakcik tu ke arah Kak Rama. Time tu Kak Rama terdiam daripada berborak. Dia macam seakan tercium sesuatu. Tercium apa? Kak Rama time tu dia tercium macam bau bangkai. Bangkai yang seakan-seakan nak reput. Bangkai lama. Tapi yang peliknya, bau tersebut kuat sangat. Seperti bau tersebut datang daripada arah pakcik yang duduk di sebelah dia. Dan pakcik sebelah tu tanya, kamu okey ke? Kamu nak apa-apa ke yang pakcik boleh tolong? Kak Rama pun cakap, oh saya okey je pakcik. Cumanya macam ada bau busuk-busuk sikit lah pakcik. Pakcik ada bau tak? Tanya Kak Rama sambil macam cari-cari mana bau ni datang. Dan tiba-tiba suara pakcik itu berubah. Kalau tadi suara dia macam suara mesra, macam hai, sakit ke, nak saya tolong tak? Tiba-tiba suara pakcik tu berubah jadi suara garau, suara dalam, geng. Pakcik tu cakap, sebenarnya
Pakcik dah lama kerja dekat sini. Pakcik kerja dekat sini waktu mula-mula lagi stesen ni dibina. Kak Rama cakap, betul ke pakcik? Bukan ke stesen ni dah lama ke? Lebih kurang dalam 20 tahun dah dia dibina. Pakcik tu jawab, Memang dah lama. Maaf ya, bau busuk sikit. Tu biasalah, pakcik ni dah lama mati. Mati dekat sinilah, kawasan-kawasan sini. Pakcik tak boleh tinggalkan tempat ni. Kak Rama time tu dia fikir, pakcik ni bergurau dengan aku ke? Kak Rama pandang bawah aja. Dia tak pandang pun pakcik tu. Waktu Kak Rama pandang je lantai, Kak Rama nampaklah kaki pakcik tersebut. Dan tiba-tiba di bahagian kaki pakcik tersebut akan macam ada jatuh sesuatu, setitik demi setitik, macam tak, makin lama makin banyak. Kak Rama pun kecikkanlah mata lah sebab gelap kan. Dia kecikkan mata, dia tengok benda apa yang menitik tu. Nak cakap air bukan air ke, sebab rupa dia macam beras. So bila kecik-kecikkan mata, beras tu yang jatuh atas lantai tu seakan macam bergerak-gerak. Dan tu Kak Rama tahu yang ni ulat sampah ni. Ulat sampah menitik daripada pakcik tu ke atas lantai. Tiba-tiba pakcik tu bersuara lagi. Kamu tak takut hantu ke? Ataupun kamu dah biasa nampak hantu? Kak Rama angkat kepala, dia pandang ke arah pakcik tadi. Lepas pandang pakcik tadi, dia terus berdiri. Dia pusing belakang, dia jalan menuju keluar daripada stesen KTM tersebut tanpa toleh ke belakang. Dan kedengaran daripada belakang, suara pakcik tadi berbunyi, Jangan lupa datang lagi. Tapi kau nak tahu tak, Kak Rama nampak apa yang sebenarnya? Kak Rama nampak betul-betul di sebelah dia, waktu dia pusing macam tu, betul-betul di sebelah dia, pakcik tadi tengah pandang ni macam ni. Tapi wajah pakcik tu seakan macam tak ada daging. Ni wajah dia melengkung macam tu. Dan di mata dia penuh dengan ulat-ulat sampah. Dan nampaklah beberapa lubang-lubang di muka dia yang ulat terkeluar berserta dengan darah. Dan baju pakcik tu seakan koyak rabak. Seakan warna kuning, baju lama yang dah usang. Pakcik tu buat apa? Dengan mata dia yang penuh berulat, dia senyum ke arah Kak Rama. Sebab itulah Kak Rama terus berdiri, bangun pergi daripada tempat tersebut. Sebab dia tahu yang teman dia pada malam tu bukan polis bantuan, tapi lembaga. Since that, Kak Rama elak daripada berhenti dekat stesen tu. Dia cakap dekat husband dia, "Bang, nanti ambillah saya kat stesen lain. Walaupun jauh sikit tak apa bang, saya tak sanggup." Cerita Kak Rama lah. Sampai ke sekarang, sebab dia nak ke stesen lain pun, dia kena lalu stesen tu, betul tak? Baru ke stesen lain. Kak Rama cerita, malam-malam, dia seorang naik KTM. Bila lalu je stesen tu, dia akan lihat pakcik yang sama berdiri betul-betul di tepi rel KTM, sedang memandang senyum. That's all cerita tentang Kuala Lumpur pada malam ni guys. Jangan kau sangkakan bandar berteknologi tinggi tak ada makhluk halus. Di mana-mana ada geng. Tapi itulah keburukan mereka yang memiliki diri ke-6. Di mana makhluk-makhluk halus ni suka akan mereka yang ada diri ke-6. Sebab mereka rasa macam, kau tahu aku wujud, kita bolehlah berkawan. Itulah yang dialami oleh Kak Rama. Thank you guys pada yang sudi tengok cerita aku sampai habis. Thank you pada Kak Rama sebab sudi share cerita ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada yang bagi super gift dan juga super chat. Kita jumpa dalam cerita yang akan datang. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.